Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid darain. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran, keimanan dan juga ketakwaan terhadap Allah. Yang ini kita usaha melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada kita kejayaan, kebahagiaan dan juga kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghayati kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jadi pengajaran, iktibar dan pendoman kita dalam kehidupan dunia ini. Lebih-lebih lagi Allah beri peluang kita sempat dengan ataupun bersempatan dengan awal ataupun hijrah baru 1445. Berkata Imam Nawawi, an Abi Zarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhuma ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bikulkin hasan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Terjemahannya tuan-tuan daripada Abu Zar, yakni Jundub bin Junadah, dan juga Abu Abdurrahman bin, yakni Muaz ibn Jabal. Tuan-tuan, kalau bab hadis kita akan dengar nama kadang-kadang 2-3, tapi sahabat bukan nama 2-3 macam kita. Nama gelaran, nama dan diduli oleh bapa ataupun ibu, dan juga nama yang sebenar. Betul tuan-tuan. Abu Zar yang kita kenali sebenarnya nama dia ialah Jundub bin Junadah. Yang kedua Abu Abdurrahman yang juga kita kenali nama dia sebenar ialah Muaz bin Jabal. Rawi hadis yang kita baca ni tuan-tuan, perawi dia ialah daripada 2 orang sahabat, yang mana dua-dua orang ini mengatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sebab tu tuan-tuan, seseorang itu akan berjaya dunia dan akhirat, akan berjaya dapat melaksanakan perintah Allah, dapat menjauhi larangan Allah bila dia menjadikan ataupun membawa sifat takwa itu tuan-tuan di mana saja dia berada. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, ketika dia berada tempat ataupun keadaan yang mana suasana itu tuan-tuan bukan suasana agama Allah. Kawasan itu tuan-tuan, tempat itu tuan-tuan, tempat yang orang deraka dengan Allah. Tuan-tuan, suasana yang manusia lalai dengan Allah, maka ketika itulah tuan-tuan tak dapat tidak, dia hendaklah memperkuatkan takwa supaya jangan dia terpengaruhi ataupun sehingga diikuti perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sebab itulah Nabi pesan kepada sahabat, khusus umum pada kita semua, takutlah pada Allah di mana saja kita berada. Biasanya insya-Allah tuan-tuan, majlis ilmu, masjid, kita berada dengan golongan-golongan orang yang soleh, insya-Allah suasana tadi menambahkan tuan-tuan iman dan takwa bagi diri seseorang itu, insya-Allah. Tetapi ketika kita berada dalam suasana yang bukan orang soleh,
Suasana manusia sedang lalai daripada Allah. Suasana tuan-tuan dengan diuji, sesuatu yang kita terpaksa untuk memilihkan tuan-tuan di antara dunia dan agama. Maka ketika itu tuan-tuan tak dapat tidak, takwalah yang akan membezakan. Oleh kerana itu tuan-tuan, nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu ingat Allah ketika kamu senang, ketika kamu sehat, ketika kamu kaya, ketika kamu ada kelebihan, nanti ketika kamu susah, ketika kamu sakit, ketika kamu sibuk, Allah akan mengingati kamu. Nah, tapi kalaulah tuan-tuan ketika senang, sehat, mudah tuan-tuan kita lalai dengan Allah, maka ketika mai saat-saat yang diuji tadi tuan-tuan, lagi kita akan terlepas, lagi kita akan terlalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan Nabi pun pesan lagi, nah, dan ikutilah kejahatan dengan mengerjakan kebaikan, saya menghapuskannya. Yang kedua tuan-tuan Nabi pesan, seandainya kita ni tuan-tuan tersilap salah, melakukan tuan-tuan sesuatu yang salah, sengaja ataupun tidak, tuan-tuan masa melakukan kesalahan tadi tuan-tuan sedar ataupun tidak, sekiranya tuan-tuan selepas tu kita tersedar, kita tahu, maka tuan-tuan cepat-cepat taubat dan iring ganti balik. Iring mana tuan-tuan? Ganti balik dengan benar salah tadi tuan-tuan dengan kebaikan. Seandainya tuan-tuan benar yang salah itu merupakan benar wajib disuruh kita buat, maka tuan-tuan ganti dengan memberi mana tuan-tuan kembali qada, buat bagi sempurna. Andaikan kata tuan-tuan perkara yang kata suruh tadi tuan-tuan ialah membentuk larangan yang Allah perintah suruh kita jauhi, maka tuan-tuan sekiranya kita terlaku dengan apa keadaan pun, maka suruh kita taubat cepat-cepat, mohon maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, taubat ialah satu tuntutan kewajipan terhadap umat manusia, umat Islam. Tak kiralah dia tu siapa tuan-tuan, sekiranya seseorang itu melakukan kesilapan, kesalahan yang kata berdosa, maka tuan-tuan taubat itu hukumnya wajib. Sebab tu tuan-tuan, nah, taubat ni ada beberapa keadaan dan juga beberapa cara dan beberapa makna. Nah, sebab tu tuan-tuan, istighfar itu tuan-tuan orang panggil lafaz cara kita nak taubat. Salah satu kita istighfar. Istighfar itu tuan-tuan ambil pada perkataan ghafara, ghafur. Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun. Oleh kerana Allah itu maha pengampun, maka disuruh kita minta ampun pada Allah. Sebab itulah kita sebut astaghfirullah. Apa makna astaghfirullah? Aku minta ampun kepada Allah. Nah, apabila kita kata kita minta ampun kepada Allah, pasal apa kita minta ampun? Sebab kita ada kesalahan. Nah, sebab tu tuan-tuan, salah satu tuan-tuan disebutkan di dalam hadis Sayyidul Istighfar, nah, kepala ataupun tuan-tuan pengulu bagi tuan-tuan istighfar, minta ampun dengan Allah. Nah, selalunya tuan-tuan paling kurang istighfar ila astaghfirullah. Nah, yang kebiasaan kita dengar tuan-tuan, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepada Allah yang maha agung, dialah tidak ada Tuhan kecuali dia, dialah yang hidup, dialah yang mati, dan aku taubat kepadanya. Tapi tuan-tuan, ada satu hadis yang Nabi sebut hajak tuan-tuan nah sayyidun istighfar, yang mana kita dengar tuan-tuan nah sayyidun istighfar ni mula daripada berlaku Covid. Nah, masjid surau pun letaklah tuan-tuan nah di depan tu suatu imam baca 10 kali dan kita pun ikut, sehingga tuan-tuan hak tak ingat pun jadi ingat. Nah,
elok tu COVID tak ada tuan-tuan, Tok Imam pun tak baca arah sebahagian. So kita baca sendiri. Nah, setengah Masjid Surau pun masih baca. Nah, sebab tu dalam satu pembahasan kata sebaik-baik istighfar, sebaik-baik taubat, tuan-tuan, kita mula dengan puji pada Allah, bukan terus taubat. Sebab apa? Sebab apa dah sebut tadi tuan-tuan, istighfar ialah kita minta ampun. Minta tu mana doa. Minta itu memberi mana? Doa. Sebab tu nak doa, sebaik-baik doa mula dengan puji Allah. Dan buat pengakuan, barulah tuan-tuan mohon keampunan. Dan tuan-tuan, yang kata istighfar yang kita dah baca tu tuan-tuan, nah, memberi susunan yang disebut tadi. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika nah wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau tengok makna dia tuan-tuan, nah, kita dah sebut tu, kalau boleh faham makna dengan cara keseluruhan pun alhamdulillah. Nah, Allahumma anta rabbi, ya Allah, kamulah Tuhan aku. Tu makna apa tuan-tuan? Kita puji Allah. Nah, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan kecuali kamu dan kamulah menciptakan aku. Itu pun masih puji. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu. Itu pengakuan. Nah, wa ana ala ahdika, kami ni nah berada dalam perjanjian kamu. Yang mana kamu dah buat perjanjian, kami dah berjanji dengan Allah. Tuan-tuan, kita semua ni berjanji dengan Allah ketika berada dalam alam ruh. Allah tanya, alastu li rabbikum? Qalu bala syahidana. Adakah aku Tuhan kamu? Semua kita tuan-tuan masa tu duduk sekali, cuma keluar mai di dunia tak sama. Nah, tuan-tuan, masa duduk alam roh ni tuan-tuan, Tok Wan kita Tok Nek tuan-tuan duduk sekali, tapi di lahir mai di bumi tuan-tuan tak sama, dan mati pun tak sama. Tapi tuan-tuan, bangkit nanti sama pula sekali lagi. Tuan-tuan, nah, maka tuan-tuan, itulah janjian kita. Wa wa'dika mastata'tu. Nah, dan tuan-tuan, katanya makna dia tuan-tuan, engkau, nah, kami ni akan buat ikut apa yang kami mampu, dan usahalah ya Allah bagi kami semampu-mampu buat apa yang kami janji. Nah, a'udzubika min syarri ma sana'tu, kami minta jauh daripada kamu, daripada kejahatan-kejahatan yang aku ataupun aku sendiri melakukan. Nah, tuan-tuan, di hujung baru kita istighfar, minta ampun pada Allah. Susunan yang dikatakan Sayyidul Istighfar ni tuan-tuan, yang Nabi hajak kepada seorang sahabat tuan-tuan, ialah tuan-tuan, susunan nak sama dengan Fatihah. Pasal apa? Mula dengan pujian, diikuti dengan pengakuan, dan diakhiri dengan doa. Nah, tengok Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu tuan-tuan puji terhadap Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita mengaku dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim sampai ke habis, itulah tuan-tuan kita mohon doa kepada Allah. Suatu sebahagian ulama bahas Fatihah ada 3 bahagian: pujian, pengakuan, doa. Oleh kerana itu tuan-tuan, nah, kata Nabi, sekiranya kita tersilap salah melakukan tuan-tuan, sedang cepat-cepat taubat. Paling kurang kalaulah benar tu tuan-tuan, kesilapan kesalahan yang biasa kecil, tuan-tuan, paling kurang astaghfirullah. Panjang lagi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal. Tuan-tuan, nak panjang lagi pun terpulang. Dan cara istighfar taubat lafaz itu banyak. Nah, tadi sebahagian saya buat mai ya, tuan-tuan. Tetapi kalau benar yang dikatakan tuntutan wajib, itu tuan-tuan kena qada, kena ganti. Kalaulah tuan-tuan kesalahan itu dengan manusia, kembali hak mereka, mohon maaf. Supaya kita nak tuan-tuan, sekiranya kita salah, dihapuskan.
Walhal sedangkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi pula kasihan belah penyayang terhadap umat Islam ini tuan-tuan. Tiap-tiap kali kita buat ibadat diiringi dengan keampunan selain pada diberi balasan ganjaran pahalanya. Tuan-tuan, semayang fardu ke satu semayang fardu mengampuni di antara keduanya. Tuan-tuan, air wuduk yang kita ambil wuduk tuan-tuan, titisan air yang akhir tuan-tuan menggugurkan kesalahan dosanya. Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, mengampuni, menghapus dosa di antara keduanya. Tu tuan-tuan. Nah, berarti tuan-tuan, Allah sentiasa nak beri keampunan pada kita. Cuma Allah nak tengok adakah kita kembali pada Allah, mengaku salah, mohon keampunan daripadanya. Maka tuan-tuan, sekiranya, nah, kata Nabi lagi, yang ketiga, berperangailah kepada manusia dengan perangai yang bagus. Mana tuan-tuan, hendaklah kita berakhlak, hubungan dengan sama-sama kita, segi cakapan, perbuatan, tingkah laku, sehingga hati pun tuan-tuan suruh baik. Sebab tu tuan-tuan, orang yang untung, orang yang pahala banyak, tuan-tuan, dia ada sifat tuan-tuan hubungan sama-sama manusia dengan akhlak yang baik. Sebab itulah tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan salah satu tuan-tuan menyempurna tuan-tuan cara pergaulan, akhlak, budi pekerti. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu, sememang pun aku ini diutuskan, dibangkitkan, liutimma, supaya menyempurnakan makarimil akhlak tuan-tuan, kedudukan, kemuliaan, kesempurnaan, kualiti tuan-tuan akhlak. Waktu tuan-tuan Nabi tunjuk kat kita macam mana kita bergaul dengan ahli keluarga, dengan pasangan, dengan ibu bapa, dengan adik beradik, dengan sahabat kawan andai, dengan jiran, sama ada tuan-tuan yang Islam ataupun bukan Islam. Sebab tu tuan-tuan, Allah puji Luqmanul Hakim, sehingga Allah merakamkan kata-kata nasihat Luqmanul Hakim buh dalam Al-Quran supaya kita ambil pengajaran dan mengikutinya. Sebab itulah tuan-tuan, Luqman pesan pada anak dia, tuan-tuan, nah, satu tuan-tuan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayya wa ila walidayka ila al-masir. Tuan-tuan, pertama Luqman kata, wahai anakku. Nah, tuan-tuan, bahasa Arabnya kalau sebut ya bunai dengan ya ibni, cara panggil tu tak sama. Nah, contoh kalau ya ibni tu panggil biasa. Nah, contoh kita panggil anak kisah. Nah, Adam Maisa. Ni contoh. Tu umpama tuan-tuan ya ibni. Tapi kalau dia panggil ni Cik Maisa, Adam, Cik Maisa. Tu panggil dengan apa? Sifat lemah lembut dan kasih sayang. Itulah ya bunayya. Sama juga tuan-tuan kalau panggil ayah, kalau panggil abi. Nah, kalau guna perkataan ya abi, nah, ayah panggil biasa. Tapi tuan-tuan kalau ya abati, nah, ayah ataupun ayahanda, tu tuan-tuan, umpama nak terjemah bagi faham bahasa kita. Sebab tu tuan-tuan, salah satu kita boleh ambil tuan-tuan hikmah daripada panggilan pun kita kena kira lah. Ni nak nasihat, nak tegur anak tapi panggil kasar, awal lagi anak tu. Nah, ni Adam, hang tak dengar, mai sini sat. Tu, mai pun anak pun dah tu. Tuan-tuan, pasal apa? Panggil pun dah tak kena lah. Nah, maka tuan-tuan kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Pertama, jangan syirik. Inna syirka, sememang pun syirik itu la zulmul azim, kezaliman tuan-tuan, jenayah ataupun kesalahan yang amat besar.
tuan-tuan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar yang dikatakan fasik ni tuan-tuan, akhirnya kalau tak jaga, kalau selalu buat, dia boleh buat kepada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dikufur dengan hukum ahkam Allah. Sebab tu jauhilah tuan-tuan dosa-dosa besar, tak kiralah bentuk apa pun dia tuan-tuan. Manusia ni tuan-tuan, apabila selalu buat dosa besar dan malazimi, dan akhirnya tuan-tuan dia rasa kata dia buat benda ni tak salah, sampai satu tahap dia akan pamer, dia akan tuan-tuan cari tuan-tuan orang-orang yang sama dengan dia, buat dengan cara terang-terangan. Dan apabila dinasihat, dikritik ataupun tuan-tuan dinasihat lah, nah kritik tu tak elak, nah dinasihat, dia tegur tuan-tuan, dia tak boleh terima, akhirnya dia lawan hukum Allah, wa'iyyazubillah. Nah, yang kedua Luqman kata wa wasainal insana biwalidayhi. Ni wahai cik, sebenarnya tuan-tuan, dia nak nasihat tu, Allah bagi pengajaran untuk kita, buat baiklah pada dua ibu bapa. Sebab tu tuan-tuan, yang melahirkan kita ialah mak dan asbab di antara ibu bapa, tapi sebenar hakikat Allah. Walaupun begitu tuan-tuan, suruh buat baik. Sekiranya tuan-tuan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmu fala tuti'huma, tapi wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tuan-tuan, ni akhlak Islam. Tuan-tuan kata Luqman, suruh buat baik pada dua ibu bapa. Tapi kalau dua ibu bapa tadi tuan-tuan suruh perkara paksa yang menyebabkan kufur dengan Allah, syirik dengan Allah, tak wajib taat. Walaupun mereka nak agama lain, tetapi kata Luqman, tuan-tuan, hendaklah berbakti kepada dua ibu bapa, buat baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, berbuat baiklah, berkawanlah, bersahabatlah mereka dengan cara yang baik. Betul tuan-tuan, apabila saya berdepan dengan mu'alah-mu'alah, salah satu tuan-tuan, kita perlu bagi mu'alah faham, Islam bukan memutuskan persaudaraan, hubungan kekeluargaan. Nah, bukanlah apabila kita masuk Islam tuan-tuan, tak boleh dah hidup sembang, tak boleh dah hidup bergaul telefon tuan-tuan dengan adik-beradik, bukan Islam. Dah. Bahkan tuan-tuan, nah, Islam suruh kita mengeratkan lagi hubungan dan berbakti lebih-lebih daripada dua ibu bapa, walaupun mereka bukan Islam. Tunjuklah akhlak Islam, pengajaran Islam, ajaran Islam kepada mereka. Segi senyumannya, segi cakapannya, segi hormatnya, segi kasih sayangnya. Mudah-mudahan dengan akhlak tadi tuan-tuan, boleh disatu tarikan keluarga tadi masuk Islam. Baru ni ada satu di Kuala Lumpur, Perkim Kuala Lumpur Kebangsaan. Apabila seorang gadis umur belasan, lepas dah 18 lah, masuk Islam, ditemani oleh ibu yang belum Islam, tapi ibu tak halang, ibu setuju. Tuan-tuan, selepas pada anak tadi angkat syahadah, tuan-tuan dah pakai elok lah, mak tu masih tak bertudung, ada lagi tanda tadi, tuan-tuan, ustaz tadi pun nasihat, cerita tentang Islam, apa yang perlu, apa yang kena jauh, apa yang kena buat. Selepas tu tak lama tuan-tuan, masa yang sama juga, ni Allah nak bagi dia senang lah. Oleh kerana dia tak halang anak dia, bahkan dia bagi sokongan setuju, tapi dia tak terima Islam. Tuan-tuan, selepas pada dengar nasihat tadi tuan-tuan, dia pun habang, ustaz, saya pun nak masuk Islam sama. Allahu Akbar. Tuan-tuan, terus angkat syahadah dua kali. Ni kalau dua-dua tu Islam angkat sekali pun tak apa, seorang-seorang. Tuan-tuan, ni tuan-tuan, jadi dua kali angkat. Satu anak, satu mak. Nangis si anak. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah nak bagi hidayat ni tuan-tuan sekelip mata. Kadang-kadang Allah nak tengok kita usaha bertahun-tahun. Ustaz Farid Rawi, lama mana mak pak dia nak boleh masuk Islam. Ustaz Abid Liun, lama juga ayah dia nak masuk Islam. Tapi sentiasa so kita buat baik.
Tuan-tuan, kalau pada ibu bapa yang bukan Islam pun suruh buat baik, apakah kalau mak pak kita itu Islam? Nah, walaupun kita mungkin ada terasa tuan-tuan, mak kita, ayah kita tak mengadili dengan kita, ni kita yang rasa lah. Nah, kecil hati kah tuan-tuan? Ataupun sampai tahap tuan-tuan, ada di kalangan kita ni tuan-tuan, mak dia tak bela, ayah dia tak bela, bagi orang lain bela. Tuan-tuan, janganlah menjadikan peristiwa itu, perkara itu tuan-tuan, halangan untuk kita berbakti pada dua ibu bapa. Jangan. Nah, persoalan mereka kenapa buat itu bukan kita perlu mempersoalkan. Itu tuan-tuan, hal mak ayah kita itu dengan Allah, bukan dengan kita. Kita mesti wajib berbakti pada dua ibu bapa walaupun apa keadaan. Tapi tuan-tuan, ada had dia kalaulah tuan-tuan arahan suruhan itu melawan dengan hukum syarak, ketika itu tak wajib. Itulah tuan-tuan yang disebutkan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita jadilah anak yang soleh, anak yang soleh kepada dua ibu bapa kita. Jadilah orang yang soleh tuan-tuan, yang mana kita boleh mengajak orang kepada kebaikan. Doa untuk diri kita, doa untuk orang lain. Maka tuan-tuan, itulah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tuan-tuan ialah orang yang ada perangai ataupun akhlak budi pekerti yang baik. Sentiasa ada sifat tuan-tuan suka nak tolong, nak bantu orang lain. Lebih-lebih dalam hal agama. Lebih-lebih tuan-tuan hal yang berkaitan dengan maslahat umat Islam. Insya-Allah itulah tuan-tuan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak panjangkan, mudah-mudahan tuan-tuan nasihat doa terutama diri saya sendiri, tuan-tuan dan keluarga kita sentiasa dibimbing dan bimbing oleh Allah, yang mana kita sentiasa berada dalam ketaatan dan kebajikan, dan mudah-mudahan kita berjaya bersama di akhirat nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma taqabbal minna du'ana wa qira'atana wa tilawatal Qur'an wa ta'limana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillah. Taqabbalallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا معشر المسلمين رحمكم الله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت فقد أخرجه البخاري والمسلم جازمين بصحة ما أخرج أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, apabila bangun khatib membaca khutbah di atas mimbar, janganlah kita bercakap-cakap ataupun berkata-kata, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian, marilah sama-sama kita mendiamkan diri mendengar serta taat. Mudah-mudahan diberi rahman oleh Allah ke atas kita sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Al-Imran ayat 102, yang bermaksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada para tetamu Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya, seterusnya meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk lelaki qawwam, tunggak kekeluargaan bahagia. Sedang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, terdapat segelintir masyarakat kita pada masa kini sedang mengalami krisis akhlak yang sangat membimbangkan. Kerapuhan institusi kekeluargaan menjadi salah satu penyumbang kepada masalah sosial pada hari ini. Antaranya adalah penceraian, keganasan rumah tangga, dan suami ataupun bapa yang tidak melaksanakan tanggungjawab dalam urusan rumah tangga. Justru sebagai seorang lelaki yang bergelar suami atau bapa, kita harus sedar betapa besarnya peranan dan tanggungjawab tersebut, kerana ianya bakal dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Oleh itu, lelaki khususnya suami harus mempunyai sifat qawwam dalam memimpin isterinya ke arah mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 34 surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang bermaksud, kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka. Qawwam, perkataan qawwam ambil daripada perkataan qaim, yang berarti bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, menguruskan, prihatin, memimpin, mengawal dan membela. Seorang lelaki yang qawwam adalah lelaki yang mempunyai sifat-sifat berkenaan terhadap kaum wanita. Sedang jemaat yang berbahagia, sebagaimana yang kita sedia maklum, kaum lelaki adalah insan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memikul tanggungjawab utama dalam meneraju institusi kekeluargaan. Peranan lelaki amat penting bagi memastikan keharmonian keluarga, kesejahteraan dan hala tuju keluarga dalam mencapai matlamat hidup yang sempurna dunia dan juga akhirat. Jelas pada kita bahawa tanggungjawab yang digalas oleh kaum lelaki amat besar dalam menentukan kestabilan institusi kekeluargaan yang secara tidak langsung akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Di antara tanggungjawab dan peranan utama kaum lelaki adalah seperti berikut. Pertama, lelaki dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin. Kepimpinan itu bukanlah satu keistimewaan, sebaliknya adalah amanah yang cukup berat.
ianya bukanlah satu kelebihan ataupun kekemegahan, tetapi satu pengorbanan dalam institusi kekeluargaan. Suami sebagai pemimpin dalam keluarga perlu menjadi contoh dan tauladan yang terbaik terhadap keluarganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pemimpinnya. Seorang imam, ketua negara adalah pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Dan seorang lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pemimpinnya, yakni ahli keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, lelaki sebagai pelindung kepada wanita dan keluarga. Tugas seorang lelaki yang kawam ialah menjaga dan memelihara wanita yang berada di bawah tanggungjawabnya, serta melindungi keluarganya daripada bahaya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, lelaki ialah ketua keluarga sesuai dengan fitrah kejadiannya yang lebih gagah dan beberapa kelebihan yang lain berbanding dengan wanita. Hal ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan-bahan bakarnya ialah manusia dan batu-batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Muslimin sedang jemaat yang dirahmati Allah, lelaki diamanahkan menjaga kebajikan wanita. Suami yang baik akan menyantuni dan menghormati isteri meskipun apabila terjadi persengketaan dan dia tidak sekali-kali mengerasi tubuh badan isteri ataupun mencedera tubuh badan isteri, mengeluarkan kata-kata yang kasar padanya, mengeluarkan kata-kata yang kasar padanya. Sebagai seorang suami yang baik, cubalah untuk berbincang secara harmoni dan bertolak ansur. Hormatilah isteri dengan mengelak dari menyindir, mengutuk, mencaci atau memaki hangun terhadapnya. Para suami hendaklah melayani isteri dengan sopan santun dan penuh hormat, karena mereka juga adalah ibu kepada anak-anak kita. Yang kedua, lelaki bertanggungjawab dalam memberi nafkah. Tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada tanggungan diletakkan di atas bahu lelaki. Dalam arti kata lain, berdosalah bagi suami yang mengabaikan nafkah ke atas orang yang berada di bawah tanggungannya. Selain itu, dalam isu memberi nafkah secara toleransi, suami juga perlu memahami, walaupun dalam situasi isteri bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri, tanggungan suami bagi memberi nafkah itu tidak hilang secara otomatik meskipun dalam situasi di mana pendapatan isteri adalah jauh lebih besar daripada suami. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ikon dan contoh lelaki yang qawwam
Baginda adalah teladan terbaik umat Islam. Sebelum dilantik menjadi Rasul, Baginda telah terdahulu merupakan seorang suami. Baginda juga bergelar bapa yang sentiasa menunjukkan akhlak yang terbaik, melakukan tugasan di rumah dan sentiasa mengambil berat dengan apa yang berlaku ke atas ahli keluarga baginda. Budi pekerti dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri dan anak-anaknya wajar dicontohi pasangan suami isteri zaman ini. Sebagai ketua keluarga, berusahalah untuk menjadi yang terbaik dalam melindungi, membimbing dan memimpin ahli keluarga. Sesungguhnya apabila tanggungjawab lelaki khususnya golongan suami diperkasakan, maka kaum isteri akan menikmati natijah kebahagiaan dan akan terbentuklah keluarga harmoni yang seterusnya menyumbang kepada masyarakat dan negara yang sejahtera. Berbanyakkanlah membaca doa seperti mana yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Yang bermaksud, dan juga mereka, yakni yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami dengan beroleh isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam, yakni pemimpin ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, beberapa kesimpulan dapat dibuat sebagai pedoman kita semua. 1. Lelaki bergelar suami ataupun bapa hendaklah melaksanakan tuntutan qawwam, yaitu bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, menguruskan, prihatin, memimpin, mengawal dan membela isteri-isteri dan keluarganya berdasarkan kehendak Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam institusi kekeluargaan, lelaki sebagai ketua keluarga hendaklah memelihara dan melindungi ahli keluarganya daripada terjumus ke lemah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang bertakwa dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin, seterusnya melahirkan keluarga dan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Justru marilah sama-sama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi pula Maha Bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa nabiyyina
ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له المنزه عن النقائص والمعايب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدري شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Inna Allah ya ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. So, betulkan sah, penuhkan sah, rapatkan sah, penuhkan sah depan, penuh ruang kosong yang ada di hadapan. Astaghfirullah. Salli ala salli fadan jamaati raka'atin. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبل ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات وبركات الصلاة الطيبة السلام عليك السلام أشهد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله توكلت الحمد لله الذي لم يدع شريكا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك سبحان الله 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 سبحان سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا دعانا صلاتنا وأعمالنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتلاوة القرآننا وصيامنا وقيامنا ونيتنا وحاجتنا وذكرتنا ودعانا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم استجب دعانا يا حليم يا كريم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتقبل الله